Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid tahun 5. Okey, jadi baiklah pada hari ini kita akan belajar tentang asas akuatik. Okey, untuk tajuk ini, unit 7, tak semestinya kita kena pergi ke kolam renang. Okey, jadi kita akan belajar secara teorinya tajuk-tajuk teknik-teknik yang ada dalam asas akuatik ini. Okey, jadi kita akan buka buku teks. Boleh buka buku teks muka surat 47. Okey, muka surat 47. Okey, jadi kita akan lihat di sini. Okey, Mahizan, Sundram dan Cikian telah menyertai aktiviti karnival kemahiran asas akuatik. Okey, mereka telah diajarkan teknik throwing rescue. Okey, throwing rescue ini adalah teknik menyelamat. Okay, teknik yang digunakan untuk menyelamatkan mangsa-mangsa yang lemas lah ataupun hampir lemas. Okey, seterusnya ada juga sesi tunjuk ajar cara kemahiran asas renang. Okey, kemahiran asas renang ini penting untuk menyelamatkan diri ataupun dan juga boleh menyelamatkan nyawa orang yang sayang. Okey, seterusnya adalah kemahiran bobbing di air, renang kuat rangkak dan kuat dada. Okey, baiklah kita akan pergi satu-satu. Okey, jadi ada yang pandai berenang sini? Okey, ada yang pandai berenang lah. Okey, baiklah kita akan pergi seterusnya. Kita akan lihat, kita akan pergi cepat sikit. Okey, bertenang dan bertindak pantas. Pertama sekali, apabila kita berada di dalam air, okey, bila kita berada di dalam air, kita kena sentiasa bertenang. Okay, kita kena bertenang, kita tak boleh kelang kabut, kita kena relax. Okay, kalau tak, kita akan lebih mudah panik, kita akan mudah tenggelam. Okay, jadi kita perlu bertenang dan bertindak pantas dalam menangani situasi cemas di air. Jadi bukan orang yang lemas tu je, orang yang lemas tu memanglah dia dah cemas kan. Jadi kita yang kat atas ni jangan pula cemas, duduk sana sini, tak tahu nak pergi mana. Okay. Jadi kalau kita pun cemas, dia pun cemas, habis dua-dua okey. Okey, jadi jangan cemas, okey. Jadi perkara pertama yang kita kena lakukan ialah okey, pastikan kita jangan terjun dalam air terlebih dahulu. Okey, gunakan segala alatan atau apa saja benda yang boleh dicapai dengan tangan, seperti kain, kayu, pelampung, tali dan sebagainya untuk mencapai kepada orang yang lemas. Kenapa? Sebab apabila orang tu lemas, dia panik. Bila dia panik, bila awak terjun selamatkan dia, dengan awak sekali akan lemas kerana dia akan tarik awak ke bawah. Jadi dia akan tarik awak ke bawah. Jadi dua-dua sekali lemas. Itu yang selalu berlaku. Okey, jadi di sini pastikan tali yang ditarik tidak terbelit pada tangan atau bersilang pada badan. Okey, jadi bila awak baling tu, jangan baling sangkut kat leher dia, terjerut terus lemas. Okey, bukan mati lemas terjerut. Okey, jadi baling bagi dekat tangan dia. Okey, di sini juga dia ada bagi tahu, kita akan lihat sikit. Dia akan bagi tahu sini. Alat bantuan yang sesuai untuk dihulur perlu ringan dan tidak bertali dan pendek berbanding alat bantuan yang sesuai untuk dibaling. Dekat sini dia akan bagi dengan lama. Sebentar lagi kita akan lihat video lah. Okey, ini contoh alat balingan. Contoh alat balingan yang sesuai untuk dibaling ketika menyelamatkan mangsa yang lemas ketika berada dalam kolam. Kat sini ada tong. Dekat sini kita ada tong air. Kita ada pelampung. Okey, tali dan sebagainya lah. Teknik membaling alat bantuan bertali. Kejap lagi kita akan lihat video. Kat sini ada QR code. Awak boleh scan, tapi tak apa, saya dah scan dan saya akan tunjukkan kepada kamu lah. Kita akan lihat kepada teknik yang diperlukan. Kita akan pergi kepada video. Kita akan lihat bagaimana reach or through, don't go. Okay, reach or through, don't go. Reach or throw, don't go. Grab for anything that can extend your reach. Anchor yourself and make sure that you are safe. Items you might find around the pool are a towel, a pool noodle, a cooler, life. Dia kata apa? Gunakan apa saja yang boleh menyampaikan awak kepada mangsa lemas tu. Apa sahaja.
jacket, or your own arm and leg. If you have to get in the water, extend the flotation device, but keep it between you and your victim. Make sure you are anchored and the victim cannot pull you under or grab you inside of the rescue device. Make sure jangan benarkan dia menarik awak ke dalam air. Okay. Would be the life buoy or the shepherd's crook. Dan To use the buoy, anchor the rope firmly by stepping on it with your weight. Pijak tali tersebut, okay, letak di bahagian sisi dan baling ke tepi mangsa. Okay, jangan baling ke atas mangsa, baling di tepi mangsa supaya mangsa mudah tangkap. Okay. Itu adalah, jika awak nak tengok lagi, awak boleh scan pada QR code yang telah diberikan. Okay. Okay, baiklah. Seterusnya kita akan pergi kepada buku teks semula. Kita akan lihat. Okay, tenggelam timbul. Tenggelam dan timbul. Dah berenang tenggelam mestilah timbul kan. Nak belajar berenang jangan tenggelam tak timbul-timbul. Itu yang bahaya. Okay, baiklah. Tenggelam timbul. Syidah melihat aksi. Sini muka surat, buku teks muka surat 49. Okay, Syahidah melihat aksi tenggelam timbul. Apa dia itu aksi tenggelam timbul di dalam kolam? Aksi ini dilakukan oleh membolehkan nafas diambil ketika kepala berada di atas permukaan air. Okay, bila tenggelam naik. Masa di atas itu ambil nafas, yang di bawah hembus. Itu adalah teknik tenggelam timbul. Kejap lagi kita akan tengok video. Okay, akan dihembus melalui hidung atau mulut ketika berada di dalam air. Okay, dalam air. Aksi ini dikenali sebagai bobbing di dalam air. Bobbing di dalam air. Okay, jadi kita akan lihat di sini dia akan cakap hembus nafas. Dia punya cikgu kata hembuskan nafas ketika kepala berada di dalam air. Okey, boleh cuba rendam kepala dalam air kat rumah, lepas tu angkat, pull, lepas tu rendam, hembus air kan, lepas tu tarik nafas. Buat. Okey, boleh buat kat kolam kat rumah lah. Okey. Lepas tu lonjakan dibuat ke hadapan setelah kaki mencecah dasar kolam. Bila kat bawah kolam tu dah sampai dasar, lonjak naik ke atas balik. Siapa yang pernah mandi kolam dia tahulah. Okey, seterusnya pergerakan tapak tangan hendaklah menghadap ke bawah sambil melakukan aktiviti kuat. Tangan tu jangan keras macam kayu, dia kena kipas juga. Tangan tu kena kibas dia supaya masa kita sepak tangan tu kita naik ke atas. Okey, kejap kita akan lihat video. Okey, aktiviti bobbing di air ini dapat meningkatkan keyakinan diri. Jadi kita yakin, kita tak rasa kita tenggelam tu tak timbul-timbul dah. Itu tujuan dia. Bila kita tenggelam tu dan kita boleh dan mampu untuk timbul. Itu adalah tujuan dia. Okey, jadi kemahiran aturan pernafasan di dalam air dengan baiknya. Jadi kita tahu bila kita nak hembus nafas dan bila kita nak tarik nafas. Kita tak tarik nafas sekali dengan air, nanti tercekik sekali dengan air. Okey, baiklah. Kita akan pergi dan lihat video. Kita akan lihat video bagaimana dia buat aktiviti bobbing. Aktiviti bobbing. Okey, tip for bobbing. Okey, sebentar ya. Kita akan lihat swim tip bobbing to safety, brought to you by Virginia Beach Park and Recreation. Okay, kita akan lihat sekarang. Okay, the basic skill allow a swimmer to hop and propel forward if he find himself in water. It's too deep. Okay, air terlalu dalam. Kaki dia menendang di bawah. Kaki dia menendang, tangan dia menguak ke atas. Tangan dia menguak lagi ke atas. Tangan dia menguak lagi ke atas. Kaki dia menendang. Jadi dihembus, lepas tarik nafas. Hembus nafas dan tarik nafas. Itu adalah teknik yang dilakukan ketika bobbing. Kita akan tengok sekali lagi. Okey. Kita akan tengok sekali lagi. Hembus nafas. Okey, tarik. Hembus, tarik. Hembus dalam air dan tarik nafas. Hembus dalam air dan tarik. Kaki bawah melonjak di atas simen itu. Pastikan kaki capai kepada simen. Itu adalah teknik bobbing. Ya, teknik bobbing yang digunakan untuk water confident, memberi keyakinan kepada diri. Okey, baiklah. Kita akan pergi kepada teknik renangan seterusnya. Okey, kita akan pergi kepada teknik seterusnya. Okey, jika anda ingin melihat, anda boleh scan dekat QR code ini. Anda akan dapat lihat video itu berulang kali. 5, 6 kali, 7 kali pun tak apa. Sehingga anda mahir. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti kuat dada dengan bantuan. Okey, kuat dada. Kuat dada, semua orang ada dada, kuat dada.
Okey, dia kalau lentang ke belakang tu kuak terlentang lah. Bukan kuak terlentang, kuak lentang. Okey, baiklah. Ini adalah teknik kuak dada. Ini kita takkan belajar. Ini susah sikit lah untuk beginner. Okey, jadi kita akan pergi sambil lalu. Okey, ini adalah fasa pemulihan. Okey, aktiviti tangan kuat dada dengan bantuan. Kuat dada dengan bantuan. Okey, apa yang dikatakan dengan bantuan di sini ialah kita akan lihat pada gambar ini. Kita akan lihat di sini ada. Okey, ada pelampung, pool boy. Pool boy ini dia akan digunakan untuk membantu kaki dia supaya boleh terapung. Okey, jadi sekarang ni dia cuma perlu menggerakkan tangan sahaja. Okey, tangan dia dihayun ke belakang, dihayun ke belakang, dihayun ke belakang. Itu diulang-ulang-ulang, kaki dia tidak perlu bergerak. Okey, hanya ini sahaja yang bergerak, tangan sahaja. Okey, itu adalah yang pertama, aksi tangan kuat dada dengan bantuan. Seterusnya kita akan lihat aksi kuat dada dengan bantuan. Okey, bila kita lihat di sini, tadi dia bantu bahagian kaki saja. Okey, sekarang ni dia nak bantu bahagian tangan. Jadi kaki tak bergerak, tangan tak bergerak, maafkan saya. Tangan tak bergerak. Okey, tangan dia masih lagi memegang papan keribas. Papan keribas ini dia macam span. Awak pernah tengok kalau awak pergi kolam renang ke, biasa orang akan bawa lah. Okey, jadi di sini dia akan mula menggunakan teknik dia untuk menghayun kaki sahaja terlebih dahulu. Sehinggalah dia mahir. Apabila dia dah mahir, dia akan menggabungkan kedua kemahiran tangan dan kaki tadi menjadi seperti ini. Kita akan lihat video kuat dada. Okey, kita akan pergi kepada kuat dada. Offline, I'm so sorry. Okey, kuat dada. Begitu. Apabila dia gabungkan kedua-duanya, tangan dan kaki, begitulah jadinya pergerakannya. Okey, kita akan lihat. Okey, tangan dia bergerak. Okey, seiring dengan kaki. Bila bernafas, hembus nafas. Itu adalah teknik dia. Okey, ini adalah secara live. Okey. Okey, dada naik ke atas. Lepas tu nama dia kuat dada. Okey, tangan tolak. Okey. Keep your head and shoulders relaxed and free from tension. Okey. Boleh lihat dengan baik. Extend your arms forward on the recovery phase. Submerge your head into the water and exhale slowly through your nose or mouth. Lepaskan nafas, naik. Okey. Lepas, naik. Okey, jadi jika anda ingin melihat lebih lagi, anda boleh pergi kepada YouTube. Pelbagai ada kuat dada breaststroke. Breaststroke, okey. Okey, baiklah. Jadi itu adalah asas berenang kuat dada. Okey. Kita akan lihat kepada buku teks lagi. Okey, kita akan lihat kepada buku teks asas kuat dada. Video aksi kuat dada beginilah. Okey. Saya seronok melakukan aktiviti ini. Jika anda ada peluang, anda boleh usaha untuk belajar, okey, berenang. Okey. Jadi di sini ada beberapa soalan. Jadi tugasan kamu ialah tugasan kamu buat soalan 1, 2, 3. Okey, kita pergi bersama-sama dulu. Apakah perbezaan antara alat bantuan menyelamat untuk reaching rescue dan throwing rescue? Reaching rescue apa dia? Reach, saya cakap tadi, reach itu kita pegang dan tarik. Apakah alatan yang kita pegang dan tarik? Okey. Apakah alatan yang kita pegang? Ada dalam video tadi, kita pegang dan tarik. Ada 3 alatan kat situ. Jadi ada dalam buku teks ni. Kita akan pergi, kita akan lihat balik. Ni adalah contohnya. Reaching rescue. Okey. Kalau throwing rescue, throw bermakna yang dibaling. Kalau awak pegang kayu tadi, kalau awak baling kat orang tu, kena atas kepala, terpelangkung dia, lemas terus. Okey. Jadi throwing rescue adalah alatan baling. Apakah alatan baling? Apakah perbezaan dia? Okey, kalau reaching rescue ni barang dia sebagai contoh, barang dia lebih lembut. Okey, lebih lembut dan keras ataupun mudah dipegang. Okey, kalau throwing rescue ni
Okey, panjang. Okey, bertali ya, sebagai contoh ya. Okey, nyatakan lakuan bobbing. Lakuan bobbing tu tadi, bila kita di bawah, kita buat apa? Hembus nafas ke atas, tarik nafas, kaki di bawah buat apa? Lonjak, tangan buat apa? Nyatakan lakuan tersebut. Okey, seterusnya huraikan cara melakukan kemahiran renang kuak dada. Okey, huraikan secara ringkas je, tak payah detail sangat. Huraikan je bagaimana tangan, pergerakan tangan macam mana, pergerakan kaki bagaimana, pergerakan dada bagaimana, pernafasan bagaimana. Okey, gambar di bawah menunjukkan dua aksi kaki yang berbeza ketika berenang kuak dada. Aksi kaki yang manakah yang akan membolehkan kamu berenang kuak dada lebih laju dan nyatakan sebab apa? Okey, katalah awak pilih A. Kaki dia bergerak begini. Kenapa awak pilih A? Katalah kaki dia seperti B. Seperti B. Kenapa awak pilih B? Awak kena bagi tahu yang mana yang lebih laju. Okey, awak terangkan secara ringkas kat situ. Okey, buat dalam buku tulis PJK. Okey, tak perlu lukis gambar yang ini. Pilih jawapan dan tulis soalan dan pilih jawapan. Itu saja. Okey, jadi itu saja daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi. Video ni panjang sikit lah sebab saya rangkum semua tentang renang. Okey, jadi teruskan ber-PDR. Selamat menjalankan tugasan dan sampai jumpa video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi.